Okay. Assalamualaikum Kak Mak. Welcome back to my channel. Okay, untuk hari ni kita nak belajar pasal fungsi kuadratik. Tapi sebelum tu, kita recall balik minggu lepas punya. Kalau minggu lepas kau ingat lagi, kita belajar macam mana nak kenal ungkapan kuadratik. So, pendeknya, ada beza antara ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik. Boleh tengok kat sini ataupun video minggu lepas. So, benda yang paling penting yang kita kena clear sebelum masuk ke topik graf hari ni adalah untuk kita kenal dan kita kena tahu macam mana nak identify nombor nilai A, B dan C. Macam kalau ingat lagi minggu lepas kan kita akan tengok daripada ungkapan kuadratik tu, dan daripada situ kita akan tengok kalau yang ada pemboleh ubah X kuasa 2, jadi pemala dia tu dikelas sebagai A. Jadi value untuk X kuasa 1 tu kita panggil sebagai B, dan yang tak ada apa-apa X tu kita panggil sebagai value C. So benda tu kena clear dululah. Okay, so Kak Lah assume benda tu dah selesai, Kak Mak dah faham. Jadi untuk hari ni, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk graf fungsi kuadratik, fungsi kuadratik dia punya equation kita tulis macam ni. Fx equals to ax square plus bx plus c. Yang mana a tak sama dengan kosong. Ni sama macam minggu lepas. Dalam graf kuadratik, kita ada dua jenis graf je. Yang kita selalunya cikgu-cikgu akan sebut sebagai graf senyum ataupun graf masam. Ni graf senyum atau graf masam. Macam mana kita nak tahu graf tu senyum atau masam? Kita tengok pada value A. Memandangkan value A ni tak boleh sama dengan kosong. So, dia tak boleh sama dengan kosong. So, value A tu dia sama ada lebih besar daripada kosong atau lebih kecil dari kosong. Dan kalau kita tengok ni, untuk menentukan graf tu senyum atau masam, kita depends pada A kosong. Pada value A. Kalau A dia lagi besar daripada kosong, maka graf tu graf senyum. A lagi besar dari kosong ni maksudnya A tu positif lah, sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke atas. Jadi kalau dia positif lagi besar dari kosong, graf tu adalah graf senyum. Kalau value A ni graf negatif, maksudnya dia kurang dari kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3 and so on, graf tu akan jadi graf berbentuk masam. So nanti kau tengok je graf fungsi kuadratik, graf dia hanya sama ada bentuk macam ni atau macam ni. Dia tak ada bentuk lain, ni je. So nilai A ni dia akan tentukan bentuk graf. Nilai A yang kat depan ni. Nilai A ni dia menentukan bentuk graf, kalau dia positif atau negatif. Untuk kedua, nilai B. Nilai B dia akan tentukan kedudukan paksi simetri. Paksi simetri ni apa? Bila graf tu dia bentuk macam ni kan, contoh bentuk senyum, dia akan ada ni tau ni. Yang bawah ni kan, ni kita panggil titik minimum. Yang ni kita panggil sebagai titik maksimum. So, paksi simetri iaitu adalah paksi yang selari dengan paksi Y yang melalui titik minimum atau titik maksimum ni. Kan paksi Y kan kat sini kan. Ni paksi X, ni paksi Y kan. Paksi simetri tu dia selari dengan paksi Y dan dia melalui titik minimum ataupun titik maksimum. Kalau graf ni graf masam, ni kita panggil titik maksimum. Kalau graf ni graf senyum, ni kita panggil titik minimum. So, paksi simetri tu adalah garis yang melalui titik tu. So, nilai B ni, dia menentukan kedudukan paksi simetri. Sama ada duduk di sebelah paksi Y ke, duduk di sebelah kanan paksi Y ke, duduk sebelah kiri paksi Y ke, ataupun duduk di paksi Y. Benda tu ditentukan oleh nilai B. Macam mana? Kalau A lagi besar daripada kosong, maksudnya graf tu senyum kan? Kalau graf tu senyum, bila B dia lagi besar daripada kosong, paksi simetri dia akan duduk di sebelah kiri Y macam ni. Akan duduk di sebelah kiri Y. Kalau B lagi kecil dari kosong, paksi simetri dia akan duduk sebelah kanan Y. Tapi kalau B sama dengan kosong, paksi simetri dia akan duduk di atas Y ni. Titik minimum dia duduk di atas Y. Dia cuma terbalik bila A lagi kecil dari kosong. Bila graf masam, kalau B tu lagi besar dari kosong, dia akan duduk belah kanan Y. Ni paksi Y tau. Yang warna hitam, nampak tak warna dia? Gigih kot buat warna. Jadi, paksi simetri tu akan duduk belah kanan Y. Tapi kalau B lagi kecil kosong, paksi simetri duduk sebelah kiri Y. Dia akan berlawanan dengan A lagi besar kosong. Dia macam pening kan? Tapi sebenarnya Kak Mak just ingat satu tak apa. Ingat A sama dengan kosong macam mana paksi simetri dia.
Benda ni kalau tak ingat pun boleh je nanti kita nak decide tu melalui jalan kira equation tu. So ni just pengetahuan umum lah untuk kita cepat buat graf. Okay, so clear. Tapi kalau B sama dengan kosong, kalau value B ni sama dengan kosong, kalau value B ni sama dengan kosong, paksi simetri tu akan duduk di atas paksi Y. Tak nampak kan sebab dia duduk kat atas. Macam tu lah. Okay, tu untuk nilai B. Nilai B ni yang dekat BX ni dia menentukan paksi simetri tu duduk belah ni ke, duduk belah sini ke, ataupun duduk atas paksi Y. Okay, last kali nilai C. Nilai C ni yang dekat hujung sekali. AX² plus BX plus C. Nilai C ni dia akan menentukan kedudukan pintasan Y. Kan bila kita lukis graf, dia akan ada yang lalu paksi Y ni kan. Ni paksi Y ni kan. Akan ada yang lalu paksi Y. Benda ni kita panggil yang pintasan Y. Dan ni dia ditentukan oleh nilai C. Nilai C ni yang tentukan kedudukan pintasan Y ni. So contoh macam ni lah kat lukis ni. Kalau kita buat graf yang bersilang, graf yang bersilang dengan paksi Y ni, pintasan Y ni, kita value dia ditentukan oleh value C. Senang kan? Itu secara kasarnya macam mana kita nak tentukan bentuk graf daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada fungsi equation fungsi kuadratik ni. Okay, so tu secara keseluruhan dia lah secara umum yang kita kena tahu.